Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung muka surat 66, soalan 14. Raja di bawah menunjukkan waktu mula dan waktu tamat pelayaran Encik Sudir. Okay, kita tengok waktu mula dia hari Isnin pagi, pukul 9 pagi. Okay, hari Khamis pula, lepas Isnin Selasa lah. Selasa Rabu tu maksudnya sepanjang hari lah. Selasa penuh 24 jam, Rabu penuh 24 jam, kemudian Khamis petang. Khamis petang ni pukul 2 petang. Okey, jadi ayat matematiknya ialah waktu mula tolak dengan waktu akhir, kan? Soalan dia tanya hitung tempoh pelayaran Encik Sudir. Jadi kita tengok hari Isnin. Tengok satu persatu hari dulu ya. Isnin, waktu akhir tolak dengan waktu mula. Waktu akhir tu maknanya sehingga hujung waktu hari Isnin lah, iaitu pukul 12.30 malam. Dalam sistem 24 jam, 12.30 malam ialah jam 24 sifar-sifar. Tolak dengan 9 pagi. Tukarkan semua masa dalam sistem 24 jam. Okey. Dan kita buat bentuk lazimnya kat sini. Ni bentuk lazim. So, 24 tolak 9 tinggal 15. Bermaksud 15 jam. Bukan pukul 3. Sebab sekarang kita nak mengira tempoh. Jadi, kita nak tahu berapa jam, berapa minit. Kalau 15, maknanya bukannya jam 15 sifar-sifar. Dia adalah 15 jam. Okey, itu hari Isnin. Hari Selasa dengan Rabu, kira 2 hari lah. Okey, sebab penuh dua-dua hari ni. Hari Khamis pula, jam 14, sebab dia waktu tamat dia pukul 2. Pukul 2 ni dalam sistem 24 jam ialah jam 14 sifar-sifar. Okey, waktu tamat tolak dengan waktu mula. Waktu mula hari Khamis adalah pukul 12 pagi lah, 12 pagi. Okey, awal pagi. Jadi kita tukar jam sifar-sifar. Sifar-sifar ini waktu permulaan bagi hari yang baru. Jadi kalau tolak kan ini kita congak je tolak. Jadi 14 jam lah. Jadi keseluruhan baru kita boleh bentuk ayat matematik. Okey, 15 jam tambah 2 hari. 2 hari ni gabung je dengan hari Khamis. Jadi 2 hari 14 jam. Okey, kemudian kau perhati kat sini. Cikgu congak je. So, 2 hari, 15 jam tambah 14 jam, 29 jam. Kemudian, bawa 24 jam dengan cara congak je. 24 jam ni kita tukarkan kepada 1 hari. Jadi, pada hari ni bertambah lagi 1 hari. Ya, 29 jam tolak 24 jam, bakinya tinggal 5 jam. Iaitu pilihan jawapan D. Okey, bulatkan ya. Pada buku aktiviti bulatkan D, dan pada buku tulis di sini ayat matematik sampai jawapan akhir, dan sebelah kanan tunjukkan pengiraan jalan kerjanya. Ya, ini dan juga ini. Okay, ini untuk soalan 14. Okay, kita pergi soalan 15. Soalan 15, jadual di bawah menunjukkan jangka hayat bagi 2 ekor penyu. Penyu P 1.05 abad, penyu Q 1/10 abad kurang daripada penyu P. Jadi kalau nak kira Q, kita kena tolakkan 1.05 abad, tolakkan dengan 1/10 abad. Soalan tanya, hitung jangka hayat dalam tahun bagi penyu Q. Jadi, unit-unit di dalam soalan ni kita kena tukar kepada tahun dululah. Itu yang kita buat di sebelah kanan. Okey, mula-mula 1.05 tukar pada tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Sebab itu kita darab dengan 100. Kemudian, kita menggunakan kaedah cepat, iaitu menggerakkan 2 titik ataupun menggerakkan 2 nombor ke kanan. Sebab sini ada 2 sifar. Dia akhirnya akan jadi 105 tahun. Okey, jadi 1.05 abad
Kita dah tukar kepada tahun, dia jadi 105 tahun. Kemudian, kita nak tukarkan nilai yang kedua, iaitu 1/10 abad. Sama juga, darab dengan 100 tahun. Yang ini kita potong aja. Kita guna kaedah potong. Penyebut dah tinggal 1, jadi 1 darab 10. Sebab itu dapat 10 tahun. Okey. Barulah kita masukkan dalam ayat matematik ni. Ni tadi kita dah salin kan ayat matematik. Dan di bawah ayat matematik tu buat ringkasan dia. Jadi dalam kurungan 105 tahun tolak dengan 10 tahun. Okey. Jadi kat sini cikgu tunjukkan bentuk lazimnya. Tu yang dapat 95 tahun dalam kurungan pilihan jawapan C. Okey, so awak kena tunjukkanlah ayat matematik di sebelah kiri. Dia ada 3 perubahan 1, 2, 3 untuk ayat matematik. Dan di sebelah kanan ini jalan kerja nak menukarkan nilai yang pertama. Dan jalan kerja nak menukarkan nilai yang kedua. Dan tunjukkan bentuk lazim. Ini untuk soalan 15. Soalan 15 dan juga jangan lupa untuk bulatkan. Bulatkan C pada buku aktiviti untuk soalan 15. Okey, cikgu teruskan soalan 16. Soalan 16 berbunyi, jadual di bawah menunjukkan usia 2 buah bangunan bersejarah di Malaysia pada tahun 2021. Ini bangunan Sultan Abdul Samad, 1/4 abad. Bangunan kereta api Tanah Melayu, 1.36 abad. Berapakah beza usia antara kedua-dua bangunan itu? Bila dia tanya beza, maksudnya operasi tolak lah kan. So, kita akan buat operasi tolak. Tetapi kita perhatikan pilihan jawapan dalam unit tahun. Jadi, pada soalan unit abad, kita perlu tukar dulu kepada tahun. Jadi, kita perhatikan. 1/4 abad ni dulu kita tukar kepada tahun. Sebab 1 pada nombor bulat di depan ni mewakili 1 abad. 1 abad sama dengan 100 tahun. Mudahlah kita tukar nombor bulat ni. Yang pecahan ni kita kena tukar menggunakan operasi darab. Okey, kita tengok macam mana tukar. 1/4 darab 100 tahun. Sebab 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi nak tukar abad kepada tahun, kita kena darab 100 tahun. Kemudian kita menggunakan kaedah potong. Pemotongan A per B darab C. Kita potong pasangan B dan C menggunakan sifir 4. Potong 4 tinggal 1. Sebab 4 duduk di tempat pertama pada sifir 4. Kemudian potong 10. Kita pilih tempat kedua iaitu 8. 8 duduk di tempat kedua pada sifir 4. Bakinya 10 tolak 8. Tu yang dapat baki 2. Cantumkan dia jadi 20. Cari pula 20 dalam sifir 4. Ada. Iaitu di tempat kelima. Sebab itulah kita dapat akhirnya 1 darab 25 jadi 25 tahun. Okey. Bermakna 1/4 abad sama juga dengan 25 tahun. Dan kita tukarkan secara keseluruhan bagi nilai pertama pada soalan tu, iaitu pada nilai 1/4 abad sama juga dengan ni. 1 abad tadi 100 tahun kan? Kita jumlahkan aja congak. Tambah dengan 25 tahun yang 1/4 tadi. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 125 tahun. Ini kena buat jalan kerja di sebelah kanan Seterusnya kita nak tukarkan pula nilai kedua iaitu 1.36 abad. Kita nak tukar kepada tahun. So caranya sama juga, kita kena darab dengan 100 tahun. So darab ni bermakna kita kena gerak ke kanan.
So, gerak ke kanan selepas titik perpuluhan. Okey, gerak 2 kali sebab ada 2 sifar. Okey, 1, 2. Jadi kat sini titik perpuluhan. Bermakna 6 ni adalah sah, 3 ini puluh dan 1 ini ratus. Sebab itu kita dapat 136 tahun. Apabila kita dah siap menukarkan semua nilai kepada unit tahun, barulah kita masukkan dalam ayat matematik. So, dalam kurungan 136 tahun, letak di depan sebab besar. Nak tolak dengan yang kecil. Yang kecil 125 tahun. Kita letak begini. Ya, letakkan dalam kurungan saja. Letakkan dalam kurungan saja supaya kita hanya menulis unit tahun sekali sahaja. Jadi, kamu boleh buat bentuk lazimnya. Kalau tak nak buat bentuk lazim, nak congak pun boleh. Tapi kalau takut salah, kita gunakan bentuk lazim lah. Awak boleh tunjukkan bentuk lazim kat sebelah tepi. Jadi kalau kat sini cikgu congak je. 6 tolak 5, 1. Kemudian 13 tolak 12, 1. Kan? Sebab tu dapat 11 tahun. Ataupun dalam kurungan C. Jadi awak bulatkan juga C pada buku aktiviti. Okay. So pada buku tulis awak, cikgu nak tengok jalan kerja ni lah. Okay. Jalan kerja ni di sebelah kiri ayat matematik, di bawahnya adalah jawapan akhir. Dan di sebelah kanan, bagaimana awak menukarkan dua nilai itu, iaitu nilai pertama 1/4 kepada tahun. Dan juga 1/4 abad ni teruskan tukar kepada jumlah tahun. Dan 1.36 abad ini ditukarkan kepada tahun. Kena tunjukkan. Okey, dan potongan ini pun kena tunjuk potong. Jangan buat 1/4 darab 100 dah, lepas tu awak tinggal je. Awak tak tunjuk pun yang mana nombor kita potong. Jadi dia tinggal nombor berapa, baki berapa, semua awak kena letak. Okey, kita teruskan. Seterusnya ialah nombor 17. Suatu pelayaran bermula pada jam 09.03 bermaksud pukul 9.30 pagi hari Rabu. Mulanya pelayaran tu. Hingga jam 16.30 hari Jumaat. Ataupun kalau dalam sistem 12 jam dia adalah pukul 4.30 petang. Okey. Pukul 4.30 petang hari Jumaat. So, soalan tanya, hitung tempoh pelayaran itu. Jadi, kita nak cari tempoh pelayaran tu, kita cari mengikut hari. Jadi, pelayaran tu berlangsung selama 3 hari lah. Hari Rabu, hari Khamis dan hari Jumaat. Jadi, kita kena cari satu persatu hari. Bermula dengan hari Rabu. Hari Rabu tadi dia mula dengan pukul 9.30 pagi. Jadi, waktu akhir dia adalah, waktu dia berakhir adalah waktu akhir pada hari Rabu. Hujung masa pada hari Rabu ialah pukul 12.30 malam. Jadi, tukarkan 12.30 malam kepada sistem 24 jam. Iaitu jam 24.00. Okey, waktu akhir tolak dengan waktu mula. Waktu mula ni tadi jam 09.03. Kemudian kita buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim tak boleh. Pada minit tak boleh sebab sifar tolak 30. So, kita pinjam. Pada jam tinggal 23. Pada minit kita dah potong sifar. Sifar ni dah berubah jadi 60 sebab kita pinjam 1 jam daripada unit sebelahnya. 1 jam bila dibawa kepada rumah minit, dia akan jadi 60. Seterusnya, baru kita boleh tolak. 60 tolak 30 jadi 30. 23 tolak 9 jadi 14 jam. Okey, jadi kesimpulan untuk hari Rabu, kita dapat tempohnya 14 jam 30 minit.
Kemudian, hari Khamis berlangsung sepanjang hari. Bermaksud mewakili satu harilah hari Khamis. Kemudian hari Jumaat. Hari Jumaat tadi, dia waktu tamat pada hari Jumaat pukul 4.30 petang kan. Jadi kita tukarkan 4.30 tu kepada sistem 24 jam. Dia jadi jam 16.30. Tolak dengan waktu mula dia ialah jam sifar. Okey. Maknanya pukul 12 pagi. Okey. Dia 12 pagi ni adalah waktu mula untuk hari yang baru. Jadi ini kita congak je, tak payah buat bentuk lazim. Maksudnya 16 jam 30 minit. Tapi kalau awak nak nampak, inilah bentuk lazimnya. Kalau awak susun balik, awak tolak dapat balik tu. Bermaksud kita dapat 16 jam 30 minit tempohnya. Okay, apabila kita dah dapat semua tempoh mengikut hari-hari tersebut, barulah kita masukkan dalam bentuk lazim. Okay, bentuk lazimnya 14 jam 30 minit ni iaitu hari Rabu, tambah dengan satu hari ni hari Khamis, tambah dengan 16 jam 30 minit ni hari Jumaat. Okey, dan kamu perlu tunjukkan bentuk lazim. Okey, nak tunjuk bentuk lazim pun boleh, kalau nak congak pun boleh. Kat sini cikgu tak tunjuk, maksudnya cikgu congak je. So kita tambahkan dulu unit hari. Hari sama dengan satu hari. Kemudian jam. Jam kita ada 14 jam tambah 16 jam. Dia jadi, kalau kat tempat 40, 1 maksudnya 2 dah 20. Dekat tempat sah, 4 dengan 6, 10 lagi. Jadi 20 tambah 10 dah 30. Dah 30 jam. Kemudian ada pula minit. 30 minit tambah 30 minit, dapat lagi 1 jam. Maksudnya keseluruhan kita ada 31 jam. Kemudian 31 jam ini telah melebihi tempoh satu hari. Sebab satu hari hanya ada 24 jam. Jadi kita kena bawa 24 jam kepada unit hari. Ya, sebab itu satu hari dah berubah, dia jadi 2 hari. Dan baki jam 7 jam. Iaitu pilihan jawapan A. Macam mana kita boleh dapat baki jam 7 jam? Ini kita tunjukkan 31 kena tolak dengan 24. Sebab 24 jam tu kita dah ganti, dah bawa menjadi satu hari. Kat sini awak tunjukkan bentuk lazim 31 31 jam tolak dengan 24 jam. So baki dia kita dapat 7 jam. Sebab itu jawapan kita ialah 2 hari 7 jam, pilihan jawapan A. Dan tolong bulatkan A pada buku aktiviti. So ini jalan kerja untuk soalan 17. Kena tunjukkan keseluruhan macam ni. Okey. Bentuk lazim. Ni cikgu tak muat, sebab tu cikgu sambung bawah. Buku awak biasanya muat. Awak terus je bentuk lazim. Awak sambung je salin sampai habis. Ya. Kemudian baru gariskan, baru buat jalan kerja di sebelah kanan ni. Okey. Cari satu persatu. Rabu dulu. Okey, tunjukkan bentuk lazim. Kemudian letakkan tempoh untuk hari Khamis. Kemudian baru kira hari Jumaat. Tunjukkan ayat matematik, pengiraan dan apa yang kita dapat tu letak di bawah ayat matematik. Dan nak selesaikan jawapan akhir ni, tunjukkan bentuk lazim untuk kita dapatkan baki jam. Okey. Cikgu besarkan sikit. Cikgu tunjuk belah kiri dulu. Okey, ni belah kiri. Dan belah kanan cikgu tunjuk hari demi hari. Okey, ni untuk hari Rabu. Nak selesaikan ayat matematik tu, ni bentuk lazim di bawahnya.
Hari Rabu. Hari Khamis. Okey, ni hari Khamis, satu hari. Dan juga hari Jumaat, ayat matematiknya ni, bentuk lazim dia ini, ya. Dan hasilnya letak di bawah bentuk ayat matematik. Dan yang terakhir, tunjukkan bentuk lazim untuk dapatkan baki jam sebelum kita dapat jawapan akhir. Okey, keseluruhannya jalan kerja untuk nombor 17 ni awak kena tunjukkan seluruh begini. Okey. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, kita pergi pula soalan 18. Raja di bawah menunjukkan tarikh mula dan tarikh siap suatu projek pembinaan. Okey, projek pembinaan rumah kedai. Tarikh mula 10 September 2021. Tarikh siap 4 Mac 2022, tahun depannya. Okey, jadi berapakah jumlah hari ya dalam tempoh menyiapkan projek ini? Jadi kita tengok satu persatu bulan, mengikut bulan. Bulan September ada 30 hari kan? Jadi kita tolak 9. Kenapa kita tolak 9? Kerana pada bulan September, dia hanya mula pada tarikh 10 September. Bermakna daripada 1 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Okey. Bermakna 1 hingga 9 hari bulan ni dia tak terlibat. 1 hingga 9 hari bulan maksudnya ada 9 hari. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Kalau kamu kira sampai 9 hari bulan kan, tu boleh congak je kan, ikut logik. Maksudnya 9 hari. Sebab itu 30 tolak 9 bermaksud pada bulan September. September 2021 ni hanya melibatkan 21 hari. Okey, kemudian kita kira pula jumlah Oktober. Jumlah Oktober, November dan Disember pada tahun 2021. Okey. Oktober 31, November 30, Disember 31. Jumlahkan semua congak saja jadi 92 hari. Kemudian kita bergerak lagi seterusnya lepas Disember terus masuk tahun baru. Kita tambahkan Januari dengan Februari pula. Tetapi dah tahun baru 2022. Januari 31 hari tambah dengan 29 hari bulan Februari. Februari pada tahun 2022 ada 29 hari sebab ini tahun genap. Jadi jawapan dia ialah 60 hari untuk jumlah Januari, Februari. Seterusnya bulan yang terakhir iaitu tarikh siap. Tarikh siap ini 4 Mac. 4 Mac maksudnya dalam bulan Mac hari yang terlibat ialah daripada 1 hari bulan sehingga 4 hari bulan. Jadi kalau 1 hari bulan hingga 4 hari bulan, maksudnya dia mewakili 4 hari lah. 1, 2, 3, 4 hari bulan. Jadi mewakili 4 hari. Sebab itu di bawah ni cikgu letakkan tarikh bilangan hari pada Mac 2021 ialah 4 hari. Jadi keseluruhan bila kita dah dapat kita dah dapat jumlah hari bagi setiap bulan tadi tu kan, barulah kita boleh membentuk ayat matematik. Jadi
21 hari tadi September ni, tambah dengan 92, okey, 3 bulan ni yang hujung 2021, tambah dengan 64. Tambah dengan, bukan 64, tambah dengan 60. Ni salah ni. So, kita letakkan 60. Okey. Okey. 92 hari tadi, tambah lagi dengan 60 hari. Oh, betul lah 64. Sebab cikgu tu lupa pula. Ada March pula kat bawah ni. Go back balik. Okey, betul lah 64. Jadi keseluruhannya kita kira. Ini tadi ayat matematik kan. Semua letakkan dalam kurungan je supaya kita tak perlu nak menulis unit hari banyak kali. Jadi kita pun jumlahkan 21, 92 tambah dengan 64. Jadi kita dapat 7. Sini 17. Sebab itu jawapan dia, jawapan akhir ialah 177 hari ataupun pilihan jawapan D. Okey, so untuk nombor 18, bulatkan juga D pada buku aktiviti. Okey, kemudian, tak apa, cikgu tunjuk dulu macam mana jalan kerjanya ni supaya kamu boleh salin atau semak. Okey, kena tunjukkan ayat matematik. Ya, di bawahnya jawapan akhir. Dan di sebelah kanan tunjukkan jalan kerja awak mengira hari untuk setiap bulan yang terlibat. Okey, kita teruskan soalan 19. Raja di bawah menunjukkan usia bagi 4 utas jam tangan koleksi Azli. Okey, model S, P, Q dan R. Unitnya berbeza-beza, ada tahun, ada bulan. Ya, dan juga nombor. Nombor-nombor pada unit tersebut pun berbeza-beza. Ada yang perpuluhan tahun, ada yang nombor bercampur tahun, ada yang nombor bulat. Dalam unit bulan pula. Jadi untuk membandingkan dengan jelas, kita kenalah menukar kepada unit yang sama dan juga pada nilai bentuk yang sama. Nilai bentuk nombor yang sama. Maksudnya kita kena tukarkan kepada nombor bulat. Okay, kita kira satu persatu. Untuk model S, 9.6 tahun. Jadi, nak tukarkan tahun kepada bulan, sebab itu kita darab 12 bulan. Dan tunjukkan bentuk lazim. Ya, ini bentuk lazim nak selesaikan ayat matematik S ni. So, kita dapat 115.2 bulan. Itu untuk S. Kemudian kita kira P. Model P 9.25 tahun. Okey, model P 9.25 tahun, kita kena darab dengan 12 bulan. Okey. Jadi kat sini untuk mengira P 9.25 darab dengan 12 bulan dan awak tunjukkan bentuk lazim macam cikgu buat ni, ya. Tunjukkan nombor yang tumpang. Ni cikgu tak tunjuk, awak kena tunjuk nombor tumpang. Dan kita dapat 111 bulan. Itu untuk P. Masih tak sama kan? Setelah kita cari dua jam tangan ni, S dan P, dia tak menunjukkan bilangan bulan yang sama. Jadi S dengan P tak sama nilainya. So kita kena teruskan mencari Q pula. Q ni 9 1/6. Okey.
tengok soalan Q, model Q, jam tangan tu 9 1/6 tahun. Jadi kita kena tukarkan 9 tahun kepada bulan dan juga 1/6 tahun kepada bulan. Ada dua kerja. Jadi jalan kerja nak kira Q, 9 tahun tukar kepada bulan, darab 12. 1/6 tahun pun kita kena darab 12 bulan. Yang ni kita congak saja. 9 darab 2 ni 18. Tu letak 8. 1 darab 9, 9 tambah 1 jadi 10. Sebab tu jadi 108. Tambah pula dengan ini. Okey, 1/6 darab 12. Patutnya kita congak kat sini. Congak. Ini silap ni. So, kita potong. Kita menggunakan sefir. Kita guna sefir 6. 6 potong tinggal 1. Dan juga 12 ni di tempat yang kedua. Okey. So, kita dapat bukan 12 ni sepatutnya. Dia adalah 108 tambah 2. So, salah yang ni kena padam. Tambah 2. 1/6 darab 12, kita dapat hasilnya 2. Okey. 2 bulan. Jadi, keseluruhan untuk pengiraan Q, yang tadi 9 tahun ni, dia dah dapat 108 bulan. Dan 1/6 kita nak tukar kepada bulan, kita dapat 2 bulan. Jadi, kita jumlahkan, dia jadi 110 bulan. Jadi, kita dah tahu dah Q ni 110 bulan. Kita tengok pula R. Pada soalan, R telah diberi dalam bentuk nombor bulat. 110 bulan juga. Jadi, kita salin je balik. R sama dengan 110 bulan. Jadi, dengan ini kita dapat nampak jawapan kita dah. Jawapan kita sama dengan Q ni sama juga dengan R. Jadi, awak letakkan jawapan macam ni. Okey, jawapan sama dengan Q sama dengan R dalam kurungan pilihan C. Okey, dan jangan lupa bulatkan juga C pada buku aktiviti. So, jalan kerja awak kena ada 4 perkara ni. Sebab tu cikgu letakkan garisan supaya kamu nampak jelas 4 nilai ini kita asingkan. Okey, kamu boleh buat macam ni jugalah. Kiri kanan kamu boleh bahagi menjadi 4 bahagian ataupun 4 ruang untuk kamu letakkan jalan kerja S, P, Q dan R. Okey, kita pergi soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Raja di bawah menunjukkan usia 2 buah tembikar. Tembikar biru 10 3/10 dekad dan tembikar kuning 2 abad 1 tahun. Okey, jadi hitung beza usia antara 2 buah tembikar itu. Jadi, kat sini kita tengok pilihan jawapan dalam tahun. Jadi, kita kena tukar dekad ni semua kepada tahun. Abad pun tukar kepada tahun. So, kita kira satu persatu. Biru maksudnya tembikar biru lah. Tembikar biru 10 dekad kita kena tukar kepada tahun. 10 darab 10 tahun. Kita tambahkan pula dengan pecahan dia 3/10. Nak tukar kepada tahun kena darab 10 tahun. So, kita potong kat sini. Okay, yang depan ni dulu. 10 darab 10, congak saja jadi 100. Yang pecahan pula kita potong pada sifar. Jadi penyebut dah tinggal 1. 3 darab 1 sama dengan 3. Sebab itu hasilnya, jumlahnya untuk tembikar biru, kita dapat 103 tahun.
Kemudian kita kira pula tembikar kuning. Okay, tembikar kuning 2 abad 1 tahun. Jadi kita nak tukarkan 2 abad dulu. Ya, dalam kurungan, letakkan dalam kurungan 2 darab 10 tahun, tutup kurungan, tambah dengan 1 tahun. Congak saja kita dapat 21 tahun. Apabila kedua-dua tembikar biru dengan kuning ni usianya ni kita dah dapat dalam tahun, baru kita boleh masukkan dalam ayat matematik. So ayat matematik kita ni dalam kurungan 103 tolak 21 tahun. Okay, tutup kurungan, letakkan tahun dan kita tunjukkan dalam bentuk lazim. So kita dapat 82 tahun, iaitu pilihan jawapan C. Awak kena bulatkan juga C pada buku aktiviti dan tunjukkan pengiraan jalan kerja pada buku tulis, iaitu di sebelah kiri ayat matematik ini jawapan akhir. Dan di sebelah kanan, awak kena tunjukkan pengiraan untuk menukar tembikar biru kepada tahun dan juga tembikar kuning kepada tahun. Dan tunjukkan bentuk lazim untuk mendapatkan beza tahun tersebut. So, akhirnya kita dapat 82. Okey. Itu saja setakat hari ini tugasan. Okey, kalau kamu dah hantar tugasan tadi pada Google Form, kamu dah hantar soalan yang muka surat 65. Kamu dah siap, tapi kamu dah terus hantar. Kamu tak tunggu pun yang soalan muka surat 66. Bukannya tak boleh. Boleh. Tapi agak menyukarkan cikgu untuk menanda. Jadi, siapa yang dah hantar nanti, cikgu delete semula awak punya Google Form tu. Jadi, awak kena isi yang baru. Awak kena hantar jalan kerja. Semua semua jalan kerja pada buku tulis. Bukan buku aktiviti Tangkap gambar yang buku tulis. Tangkap gambar daripada jalan kerja nombor 1 sampai jalan kerja nombor 20. Dan hantarkan Google Form yang baru. Okey, lengkaplah. Maknanya sekali je awak hantar, lengkap untuk ke 20 soalan. Jadi senang untuk cikgu tanda. Tak susah kalau kamu hantar 2 kali, nama kamu dalam Google Form tu ada 2, jadi susahlah untuk cikgu cari Takut cikgu tercicir menanda. Jadi itu saja pesanan cikgu. Teruskan buat kerja. Dah lengkap nanti terus isi dan hantar Google Form, hantar gambar tugasan anda. Pastikan tulisan itu jelas dan tulisan itu kemas dan sudah bertanda dengan pen merah. Dan semestinya jalan kerjanya pastikan sudah lengkap seperti yang cikgu terangkan di dalam video. Okey, dah buat pembetulan, dah pastikan lengkap, baru tangkap gambar dan hantar. Okey korang, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.